Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Bertemu kita lagi dalam gelanggang forum literasi bahasa yang bertopikkan isu dan cabaran dalam literasi membaca dan apakah langkah yang boleh dilaksanakan bagi membendung masalah ini. Bersama saya, 4 orang panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama, segak tampan orangnya, Saudara Marshall. Selamat datang, Saudara. Seterusnya, cantik berseri orangnya, Saudari Maria, selaku panel kedua. Nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata, Saudara Kyle, selaku panel ketiga kita pada hari ini. Dan tidak dilupakan juga panel yang terakhir kita, yaitu Saudara Hazim. Selamat datang juga buat Saudara. Tanpa membuang masa, mulai kita terus masuk ke dalam topik kita pada hari ini. Soalan saya pada panel yang pertama, apakah isu dan cabaran dalam literasi membaca yang terdapat pada masa kini dan apakah langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak tertentu bagi membendung masalah ini? Silakan, Saudara. Baiklah, terlebih dahulu, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada moderator, Saudara Amirul, serta 3 ahli panel yang lain. Sebelum saya masuk kepada topik utama kita, yaitu tentang isu dan cabaran, izinkan saya memberikan pengenalan secara ringkas terlebih dahulu. Isu dan cabaran dalam literasi bahasa ini merupakan sesuatu isu permasalahan yang sering dibangkitkan oleh masyarakat pada masa kini. Seperti yang kita tahu, murid-murid mengalami isu dan mengalami masalah dalam penguasaan literasi bahasa karena faktor-faktor yang tertentu. Baiklah, bagi isu yang pertama adalah kecerdasan kognitif. Kecerdasan ataupun tahap IQ bagi setiap murid-murid adalah berbeza. Hal ini telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengajaran di dalam kelas. Menurut Dahlia pada tahun 2011 juga menyatakan bahwa aspek kecerdasan, kebolehan bahasa, pengalaman sedia ada, dan juga pengetahuan merupakan intisari utama dalam kecerdasan kognitif. Bagi murid yang lambat belajar, mereka sukar untuk menguasai literasi berbahasa dengan murid-murid yang lain. Dan hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dengan murid lain. Dan mereka juga dikategorikan sebagai murid pemulihan. Oleh itu, cara untuk mengatasinya, sebagai seorang guru, mereka perlu memainkan peranan yang penting dengan memberikan lebih tumpuan kepada murid-murid ini. Hal ini sebagai contoh, memberikan latihan yang berterusan dan juga bahan rangsangan kepada mereka. Selain itu, aktiviti mentor-mentee juga perlu dijalankan. Aktiviti mentor-mentee ini meliputi suatu aspek di mana murid yang lebih pandai perlu mengajar murid yang lebih lemah agar kedua-dua mereka dapat mempelajari sesuatu. Baiklah, itu saja bagi ukuran saya tentang kecerdasan kognitif. Terima kasih kepada panel yang pertama. Baiklah, saya dapat dengar bahawa tahap kecerdasan minda mempengaruhi keupayaan murid untuk menguasai literasi membaca. Baiklah, Saudari Maria, bolehkah terangkan serba sedikit atau dengan lanjut mengenai isu murid bukan penutur jati bahasa Melayu? Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, sekarang saya akan huraikan tentang isu murid bukan penutur jati bahasa Melayu. Seperti yang kita maklum, subjek bahasa Melayu ataupun BM merupakan subjek wajib yang perlu diajarkan kepada semua murid tanpa mengira bangsa di sekolah.
Walau bagaimanapun, terdapat murid-murid yang bukan penutur jati bahasa Melayu, yang mana bagi mereka, bahasa Melayu ialah bahasa kedua mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka cenderung menggunakan bahasa ibunda berbanding bahasa Melayu, lagi-lagi jika mereka bersekolah di sekolah jenis kebangsaan SJK. Menurut Nora Azian pada tahun 2020, proses penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua bukanlah hadir secara semula jadi, tetapi perlu dipelajari khususnya aspek kemahiran membaca dan menulis. Seterusnya, saya akan memberikan contoh isu-isu yang sering dikaitkan dengan murid dalam kelompok bukan penutur jati bahasa Melayu ini. Antaranya termasuklah mereka mempunyai masalah dalam sebutan kerana mereka kurang membaca bahan bacaan bahasa Melayu menurut Ciu 2016. Mereka tidak dapat membunyikan abjad dengan bunyi yang betul. Mereka tidak yakin dan gugup semasa mengeja perkataan yang mereka tidak pasti bunyi sebutannya, serta mereka tidak dapat menulis dengan betul kerana lemah dalam mengenal abjad. Impaknya, murid-murid dalam kelompok ini akan terus ketinggalan dalam dunia pendidikan kerana bahasa Melayu ialah bahasa utama yang juga digunakan dalam subjek yang lain. Baiklah, sekarang saya akan beralih kepada langkah untuk mengatasi isu yang telah saya hurai sebentar tadi. Ada dua langkah, iaitu kaedah latih tubi untuk sebutan dan kaedah oral-aural. Guru mempraktikkan kaedah latih tubi untuk sebutan dan kaedah oral-aural yang turut disebut sebagai kaedah dengar tutur, yang mana dialog akan disediakan untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Misalnya, semasa proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP di dalam bilik darjah, guru boleh menyediakan bahan pita rakaman sebagai bahan bantu mengajar untuk menjayakan kaedah oral-aural ini. Kedua-dua kaedah ini akan meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis kerana murid akan mengajuk sebutan guru. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih Saudari Maria. Penerangan yang begitu jelas. Bagaimana pula dengan pendapat panel kita yang ketiga berkenaan dengan isu dan cabaran literasi membaca ini? Saudara dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan panel sekalian. Isu dan cabaran yang saya telah pilih ialah panca indera. Membaca melibatkan panca indera iaitu mata untuk berfungsi kerana untuk mencerap maklumat untuk dinilai dan ditafsir oleh otak. Murid yang lemah dalam daya pengamatan akan menyukarkan mereka untuk mengenal abjad dengan betul. Sebagai contoh, murid sukar membiasakan huruf yang hampir sama seperti huruf B dan D serta huruf P dan Q. Bagi rangka mengatasi isu dan cabaran ini pula, guru perlu mengenal pasti tahap keupayaan pengamatan penglihatan murid supaya dapat menyediakan instrumen yang sesuai bagi setiap murid yang telah dikenal pasti. Murid yang telah dikenal pasti pula akan dibantu oleh guru dari peringkat prabacaan sehingga peringkat bacaan mentalis bagi mengukuhkan penguasaan kemahiran literasi membaca mereka. Itu saja dari saya. Ya. Penerangan yang sangat menyeluruh. Terima kasih saudara. Berbalik dengan topik kita pada hari ini, yaitu isu dan cabaran dalam literasi membaca. Kita lihat sekarang ini panel keempat tidak sedang duduk. Bolehlah kita berikan laluan atau peluang kepada saudara Hazim untuk berkongsi berkenaan pendapat beliau. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan panel saya. Terima kasih saudara moderator kerana memberikan peluang kepada saya untuk memberikan pendapat saya juga. Baiklah, isu yang terakhir iaitu isu yang saya pilih sendiri berkenaan dengan koordinasi kemahiran motor halus dan juga motor kasar. Apakah itu motor halus dan juga motor kasar? Motor halus adalah sesuatu yang berkaitan aktiviti atau pergerakan fizikal yang melibatkan otot-otot kecil. Sebagai contoh otot kecil kita yang seperti di tangan yang saya tunjukkan iaitu jejari kita, iaitu mempunyai otot-otot pada tangan-tangan yang ada pada
dalam tangan kita, dan juga seterusnya berkenaan dengan mata kita, yaitu di kawasan mata kita juga kita mempunyai otot untuk kita menggunakan lebih baik dari segi aspek penglihatan. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan motor kasar pula, yaitu aktiviti ataupun pergerakan fizikal yang melibatkan otot besar. Sebagai contoh apa? Yaitu berkenaan dengan kaki kita dan juga paha kita yang menggunakan otot untuk berjalan pada setiap masa. Baiklah, dalam isu kita yang bincangkan ini berkenaan dengan motor halus. Kenapa motor halus? Yaitu masalah yang murid hadapi berkenaan dengan cara mereka menulis, cara mereka melihat, dan juga itu adalah salah satu isu yang sering timbul apabila kita mengajar murid untuk menulis pada terutama murid darjah 1 dan juga darjah 2. Kebanyakan murid darjah 1 dan darjah 2 ini mereka masih kurang mahir untuk memegang pensil dan juga mempunyai tulisan yang lebih teratur. Berkenaan dengan isu kita juga, apabila masalah ini, isu ini tidak dibendung, ia akan menyebabkan kesan dan juga impak yang teruk kepada literasi membaca dan juga menulis mereka. Terutama apabila mereka ingin menulis, mereka tidak dapat menghasilkan tulisan yang lebih teratur dan juga cantik. Dan juga apabila mereka membaca, mereka tidak menggunakan penglihatan, mereka mempunyai sedikit masalah seperti kabur-kabur. Oke, beralih kepada langkah pula, yaitu langkah untuk mengatasi cabaran ini ataupun isu ini, yaitu dengan guru boleh melakukan aktiviti. Sebagai contoh, aktiviti yang melibatkan motor halus kita, yaitu otot-otot kecil kita seperti menulis di awan-awan, menulis di awangan, seterusnya menulis di telapak tangan, dan juga sekali bermain dengan tanah liat. Bermain dengan tanah liat ini, kita boleh melatih otot-otot sendi kita yang berada di tangan. Apabila murid-murid mengulik tanah liat tersebut, pergerakan otot akan berlaku dan juga ianya mampu melatih pergerakan otot kecil pada tangan mereka tersebut. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Azim, penerangan yang sangat memukau. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel yang sudah hadir pada hari ini. Diharapkan agar apa yang telah didengari pada hari ini tidaklah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Sekaligus disemat dalam ingatan agar dapat membendung isu ini daripada berleluasa dalam kalangan murid-murid. Sekian, itu saja.